Dalam tempoh saya nak tanya 10 minit 15. Apa kami bahagia lagi insya-Allah. Baik, ada 3 orang. Silakan Yang Berhormat Pokok Sena. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang di-Pertua, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana diberikan peluang untuk berbahas bagi usul yang telah pun saya bawa sebagai usul 18-1. Isu yang berlaku di Perancis, satu isu yang sangat menyedihkan kerana ia melibatkan satu keadaan yang tidak stabil dan kehidupan umat Islam berada dalam keadaan yang tertekan sekarang ini. Dan sebab itu saya fikir bahawa apatah lagi kenyataan itu ialah keekoran daripada kenyataan menghina melalui karikatur Charlie Hebdo yang menggambarkan sebagai Nabi SAW satu penghinaan kepada Islam dan kepada umat Islam seluruhnya. Lalu sekarang ini apabila berlaku kes kematian pembunuhan ke atas guru tersebut, lalu yang menjadi masalahnya ialah Presiden Macron sendiri mengambil tindakan untuk terus berseteru dengan umat Islam untuk mempertahankan Charlie Hebdo tersebut dan dengan menduduh bahawa Islam dalam krisis, sedangkan Islam tidak dalam krisis. Ini kenyataan yang dibuat oleh Macron. Dan juga beliau menyatakan bahawa kebebasan bersuara akan dipertahankan, termasuk kebebasan melukis dan menyiarkan karikatur Nabi Muhammad yang disiarkan oleh majalah Charlie Hebdo itu. Ini bagi saya satu tindakan yang sangat kurang ajar dan biadab terhadap Islam dan terhadap umat Islam, sedangkan umat Islam tidak melakukan sesuatu yang bersifat untuk menghina agama lain di Perancis. Dan kemudiannya juga bahawa beliau menuduh bahawa untuk mewujudkan Islamik, gerakan mau memisahkan Islam daripada Perancis. Dan keempat, beliau mendakwa bahawa insiden serangan pembunuhan guru ke atas guru tersebut sebagai Islamic teroris dan sebagainya. Dan saya fikir bahawa ini satu tindakan yang sangat membimbangkan kita, kerana ekoran daripada itu beliau terus memerangi dan mengarahkan pihak polis untuk menyerbu dan menceroboh rumah-rumah ibadat masjid orang Islam di sana, termasuk di pusat-pusat Islam, dan mengusir jemaah masjid itu keluar dan mengarahkan supaya masjid itu ditutup. Dan ini akan menimbulkan kemarahan orang Islam bukan sahaja di Perancis tetapi di seluruh dunia. Dan ini akan menjadikan keadaan ketidakdamaian, ketidakkeamanan, hubungan kemanusiaan di seluruh dunia yang berbagai-bagai kaum dan juga agama. Jadi padahal ianya adalah berbangkit kerana sikap Macron sendiri yang tidak mau menghormati agama Islam itu sendiri. Jadi sebab itu saya membawa usul ini kerana dibimbangi bahawa ianya akan menyebabkan keadaan perhubungan kemanusiaan kita ini akan menyebabkan dunia terus porak-poranda, dan ini akan memberikan kesan yang buruk kepada ekonomi seluruhnya dalam suasana kita menghadapi COVID-19 sekarang ini. Jadi sebab itu saya menuntut supaya kerajaan Malaysia memanggil kedutaan Perancis untuk memberikan satu nota bantahan yang keras terhadap kerajaan Perancis, terhadap Macron, dan meminta supaya beliau menarik balik ucapan beliau, pernyataan beliau, pendirian beliau, penghinaan beliau terhadap Islam, terhadap Nabi SAW mesti dibuat dalam kadar yang segera, dan memohon maaf kepada seluruh umat Islam dan juga masyarakat dunia kerana ekoran daripada itu berlaku keadaan yang tidak stabil kepada perhubungan kemanusiaan di seluruh dunia. Dan kemudian saya juga mengharapkan kerajaan Malaysia melalui melalui Kementerian Luar sebagai sebuah anggota OIC untuk menggerakkan OIC juga turut untuk membantah kenyataan Macron tersebut. Dan ini sangat penting untuk memastikan supaya satu desakan yang lebih kuat dan keras daripada negara Malaysia dan juga OIC supaya dia menghentikan kempen Islam fobia di Perancis itu sendiri. Dan ini merupakan sesuatu yang perlu disegerakan oleh pihak Kementerian Luar, dan menuntut Macron untuk menghentikan tindakan menyerbu masjid, menghalau jemaah-jemaah di dalam masjid,
atau mengarah mengarah untuk menutup supaya dia terus memberikan ruang kebebasan kepada umat Islam untuk beribadah di masjid dan membiarkan masjid dibuka semula, dan menuntut Macron seperti yang saya sebutkan tadi memohon maaf. Dan saya juga meminta supaya Parlimen juga seharusnya menghantar satu nota bantahan, kerana kita juga Parlimen menganggotai IPU supaya dihantar kepada satu atas nama Parlimen melalui speaker, supaya satu nota bantahan kepada IPU terhadap supaya IPU mengambil satu tindakan yang tegas terhadap Macron dan juga mengecam Macron. Yang akhir sekali, Datuk Yang di-Pertua, saya juga meminta supaya pihak kerajaan Malaysia untuk mengkaji semula segala penggunaan dan pembelian peralatan persenjataan pertahanan yang selama ini kita lebih banyak bergantung kepada Perancis, seperti mana kapal selam Scorpion satu ketika dahulu yang sehingga sekarang pun kita terpaksa menggunakan spare part, berurusan untuk membeli spare part dan sebagainya. Begitu juga dengan kapal-kapal TUDM yang juga kita menggunakan pesawat Airbus dan ATR-2, yang juga bagi saya adalah sesuatu yang sepatutnya dikaji semula, iaitu syarikat Airbus Defence and Space yang membekalkan peralatan-peralatan ini kepada TDM kita. Seharusnya dikaji semula untuk kita mengambil daripada pihak yang lain. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih, dan saya mohon supaya kerajaan Malaysia seharusnya mengeluarkan satu kenyataan yang lebih keras dan memanggil duta, menghantar nota bantahan, memberikan nota bantahan terhadap Macron melalui duta kita, dan juga Parlimen melalui speaker menghantar satu nota kepada IPU untuk menyatakan pendirian kita, kesalahan kita, kekecewaan kita, dan seterusnya juga saya juga mengharapkan supaya apa yang saya sebutkan tadi itu akan dapat diberikan perhatian yang sewajarnya oleh pihak kerajaan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, dan kawan-kawan saya akan turut bahas. Terima kasih Yang Berhormat